Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. 弟兄姐妹们，晚安。 Kita bersyukur Tuhan kembali memanggil setiap kita untuk datang ke hadapannya, beribadah malam hari ini. 我们非常感恩，因为上帝呼召我们每个人，今天晚上我们可以来侍奉他。 Saudara, mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. 当我们还没有进入神的话以前，我们低头祷告。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini. 我们在天上的父，为着你今天晚上赐给我们的机会，我们向你献上感谢。 Engkau izinkan kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan, 你让我们可以来到神的殿中来敬拜你， bersama-sama memuji Tuhan dan menaikkan doa-doa. 我们可以敬拜你，我们可以向你祷告。 Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. 主啊，谢谢你。 Bapak, kami mau serahkan perenungan akan firman-Mu sebentar lagi. 我们把今天我们所要传讲的信息交在你大人手中， Mohon pimpinan dan penyertaan-Mu Tuhan. 求神你带领我们。 Hamba berdoa bagi setiap jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. 我们也为着在现在来到殿中的以及在家里的弟兄姐妹祷告， Pimpin mereka. 求你也带领他们。 Hamba juga berdoa menyerahkan diri dan juga hamba-Mu yang akan menerjemahkan firman-Mu Tuhan, biar Tuhan mampukan kami 也为着讲道的以及翻译的，我们来到你面前，求神你帮助， untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan yang mendengar. 让我们可以把主你要我们传讲的讲解出来。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. 我们如此的祷告，感谢奉靠主耶稣基督 Amen 的圣名，阿门。 Saudara, tema malam hari ini yang diberikan kepada saya adalah tentang berakar dan berbuahlah. 今天晚上我们所要思想的题目是向下扎根并结出果子。 Saya ajak setiap kita membuka di dalam Kolose pasal 1, kita akan baca ayat 9 sampai ayat yang ke-14. 我们打开歌罗西书第1章第9节到14节。 Saudara, firman Tuhan akan dibaca dalam bahasa Indonesia dari ayat 9 hingga ayat yang ke-11, lalu kemudian dilanjutkan di dalam bahasa Mandarin. 先用印尼文的来念第9节的到第11节，接下来就用华语来念。 Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. 第12节，又感谢父，叫我们能以终身图在光明中同得基业。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们劝到他爱子的国里。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。 Demikian membaca firman Tuhan, diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman, merenungkannya dan terus berjuang melakukannya di dalam kehidupan. 读神的话语，并且行在我们的生活里面的人有福了。 Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu ciri kehidupan itu adalah pertumbuhan. 弟兄姐妹们，一个生命有一个特征，就是能成长。 Waktu kita mau menanam benih, baik di pot ataupun di tanah, saudara, maka kita mengharapkan lambat laun benih itu akan menjadi sebuah pohon yang bertumbuh dan kemudian menghasilkan buah. 当我们在地上或者在花盆里面，我们栽种子的时候，慢慢的有一天，它将成为一棵树，甚至是一棵大树。 Saudara, itu adalah hal yang sangat alamiah dalam setiap kehidupan. 这是在我们生活里面很自然的规律。 Esensi sebuah kehidupan dapat didefinisikan dengan adanya sebuah pertumbuhan atau perkembangan yang dinamis. 一个有生命的本质，可以用成长与发展的动态来做定义。 Jadi kalau mau kita katakan, saudara, kehidupan itu sama dengan pertumbuhan. 我们可以说，生命与成长是一样的。 Di mana terdapat kehidupan, disitulah terdapat pertumbuhan. 就是在哪里有生命，在哪里就有成长。 Tapi bagaimana kalau ada kehidupan dan tidak ada pertumbuhan? 那如果说有生命没有成长，那怎么办呢？
kemungkinan besar itu akan menjadi aneh atau ada masalah di dalamnya. 我们就说这是非常奇怪的事，并且可能里面有问题。 Saudara, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel yang mengisahkan tentang seorang anak laki-laki berusia 21 tahun, saudara. 21 tahun. 不久前，我读了一篇的文章，讲到一个男孩，他年21岁， Saudara, anak ini memiliki kondisi yang sangat unik sekali. 他的身体有一个很独特的这个状况。 Nama dia adalah Rupesh Kumar, berasal dari India. 他的名字叫 Rupesh Kumar， 是一位的印度人。 Seorang anak ini mengalami sejak dia lahir ya, dia kena satu penyakit yang namanya progeria, saudara. 他患了一种病，就是早睡症的病。 Saudara, penyakit progeria itu adalah penyakit penuaan. Jadi orang fisiknya makin tua tapi umurnya sama biasa begitu ya. 那是非常罕见的这个病，因为它是一种老化的症状，变成他的外表跟他里面的这个状况完全不一样。 Saudara, ini penyakit yang sangat langka, jarang kita temui. 因为它是一个很罕见的一个病。 Nah, saudara, si Rupesh, si Kumar ini, saudara, umur dia waktu ini, saudara, itu adalah 21 tahun. 这个 Rupesh 呢，他活到21岁， Tapi dengan umur 21 tahun, dia mempunyai fisik orang yang berumur 160 tahun. 虽然呢他是21岁，但是他的外表就像已经活到160年的老人一样。 Saudara, umumnya orang yang kena penyakit ini hanya bisa bertahan hidup paling lama itu 15 tahun umumnya. 一般呢患上这种病的人，他的这个生活这年龄最多嘛就是15年。 Nah, kalau boleh dibilang Rupesh ini, si Kumar ini, saudara, boleh dibilang dia cukup panjang umurnya, 21 tahun masih bisa hidup. 那 Rupesh 呢，他能够活到21岁，就证明他的这个年纪是差不多很长。 Ada orang pertama lagi berasal dari Afrika, saudara, dia bisa bertahan hingga umur 26 tahun. 有一个就是先前的这个有一个叫做从非洲来的，他能够活到26岁。 Seorang artis namanya Leon Bota meninggal pada usia 26 tahun kena penyakit yang sama. 他的名字叫 Leon Bota， 他是从非洲来的艺人。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang tua, kita tentu sedih melihat kalau ada anggota keluarga atau anak yang mengalami atau mengidap penyakit seperti ini, bukan? 弟兄姐妹们，如果说我们作为做父母的，如果我们的孩子、我们的家庭成员有人得做这样的病的时候，我们一定非常伤心， Kasihan kalau ada orang kena penyakit seperti ini. 因为是非常可怜的， Tentu saja pertumbuhannya sangat terhambat. 他的这个成长是被拦阻了， Kehidupan sosialnya juga tidak baik. 他在社会上的生活也不好。 Dia yang seharusnya bertumbuh seperti orang-orang sebayanya, tapi kemudian harus punya fisik seperti ini. 他本来可以很正常的成长，但是因着这个病呢，他被阻止了。 Seorang anak yang secara jasmani terlihat tua, tetapi usia di dalamnya sebetulnya masih anak-anak. 一个外表看起来很年老的人，但是他内心的生命呢，还是小孩子。 Saudara, sungguh tidak nyambung apa yang kelihatan di luar dengan apa yang ada di dalamnya. 因为他里外不一样，所以呢，就觉得非常的这个不好。 Nah, saudara, malam hari ini kita merenungkan satu topik tentang pertumbuhan iman sebagai orang Kristen. 今天晚上我们要思想的题目就是在灵里成长。 Saya rasa masalah yang sama seringkali terjangkit di dalam kehidupan orang-orang Kristen. 其实我经常也是看到不少的基督徒，他同样的有这样的这个病。 Kita sering melihat ada orang-orang Kristen yang kelihatan di luarnya dan di dalamnya itu tidak sama. 我们经常看到一些的基督徒他外表跟内里的生命呢是不一样的。 Tentu itu menjadi sesuatu yang aneh. 因此呢，这是非常奇怪的事了。 Saudara, kalau kita mau akui dengan jujur, 如果我们要坦白的说呢， jangan-jangan banyak sekali orang-orang Kristen yang menderita penyakit progeria spiritual, saudara, kalau saya mau istilahkan. 坦白的说，有不少的基督徒呢，他们也患上了属灵的早衰症， Jadi orang Kristen sudah lama tapi hidupnya masih sama. 已经做了
多年的基督徒，但是他的生命却没有变化。 Terlihat matang secara jasmani, tetapi rohaninya masih anak-anak. 从外表看来，他是非常的成熟，但是他内心还是小孩子。 Dan biasanya kita menyebut orang-orang seperti ini dengan istilah tidak dewasa secara rohani. 我们称呼这样的人就是没有长大成人的这个基督徒。 Kita menyebut orang-orang seperti ini adalah orang yang tidak bertumbuh dalam imannya dan tidak menghasilkan buah. 在他灵里没有成长，并且不结果子。 Saudara, mari kita bertanya di dalam hati kita sekarang. 让我们从心中我们问我们自己： Berapa lamakah Anda menjadi orang Kristen hari ini dan mengikut Yesus? 我们已经成为多年的基督徒，并且我们已经跟随了耶稣。 Apakah jumlah waktu Anda mengikut Yesus dengan hidup iman saudara di hadapan Tuhan itu sama? 到底我们跟随耶稣的年龄与我们先进的状况相称吗？ Atau kita hanya kelihatan jadi orang Kristen sudah lama, 或者呢，我们已经做了很久的基督徒了， tapi hidupnya masih sama? 但是我们的生命仍然一样。 Saudara, kita percaya bertumbuh di dalam Tuhan itu merupakan panggilan kita sebagai orang percaya, bukan? 我们相信，我们成为神的儿女，神造我们在属灵的上能够成长。 Istilah bertumbuh, berbuah, mengakar, itu adalah istilah yang tidak asing dalam kehidupan kita ketika kita jadi orang Kristen. 一个在灵里成长，我们能够结果子，这些名词呢，我们在我们看来是不陌生的。 Intinya kita semua sadar bahwa bertumbuh itu sangat penting. 因此，我们非常的醒悟到，这个成长是至关重要的事。 Tetapi masalahnya begini, saudara. Masalahnya begini. 问题呢， Apakah kita yang mengatakan bahwa diri kita ini adalah orang-orang yang benar-benar bertumbuh atau tidak bertumbuh? 问题是我们说我们要在灵里成长，那到底是真正的成长呢，还是没有？ Kita sudah benar-benar mengerti apa itu pertumbuhan rohani 是否我们已经明白这个灵里成长的这个含义， dengan tepat. 真正的明白？ Karena saudara, seringkali kita itu keliru memaknai yang namanya pertumbuhan rohani. 因此呢，因为我们经常误解了关于这个灵里成长这个事。 Misalnya saudara ya, kita sering menganggap pertumbuhan itu sama dengan perubahan. 比如说，我们把灵里的成长跟改变同为一体。 Ambil contoh, kita seringkali menilai orang itu bertumbuh dari apa? Dari perubahan sikap mereka. 我们经常说这个人就是有成长，灵里有成长，从他这个生命的改变。 Oh, si A dulunya malas ke gereja, sekarang jadi rajin ke gereja, berubah. 哦，这个人呢，以前懒惰到教会，现在呢，他经常到教会了。 Oh, si A dulunya tidak mau pelayanan, tapi sekarang rajin pelayanan, berubah. 他以前是不要服侍神，但是现在呢，他非常的殷勤的服侍神。 Saudara, berubah itu belum berarti bertumbuh. 弟兄姐妹们，有所改变不等于说灵里成长， Tetapi seorang yang bertumbuh itu pasti berubah. 但是一个灵里成长的人，他必定有所改变。 Seorang bisa berubah oleh karena sikap atau kondisi yang ada, saudara. 因为人有时候改变是有某种的原因。 Ambil contoh, saudara, seorang bisa berubah dari tadinya malas ke gereja, sekarang rajin ke gereja gara-gara motivasi-motivasi yang tidak benar. 就是说，以前他不喜欢到教会，现在他喜欢到教会，他有另外的这个目的。 Seorang bisa berubah karena rasa kecewa, rasa marah, rasa jengkel, rasa takut, dan lain sebagainya. 也有的人他改变，因为他感到失望，他在那里发怒，并且感到忧虑。 Saudara, tentu saja melayani, datang ke gereja, berdoa itu adalah hal yang baik. 我们在教会里面，我们服侍神，我们祷告，那是好的事情。 Tetapi itu tidak menjamin seseorang itu pasti sudah bertumbuh. 但是这不衡量一个人是成长的。 Karena ukuran pertumbuhan itu harusnya melebihi semuanya itu, saudara. Pertumbuhan itu harusnya lebih daripada sekedar sikap di luar kita. 因为成长，灵里的成长，就是说我们在一切的事上，我们都有改变。 Yang kedua, saudara, kita seringkali menganggap pertumbuhan itu adalah perasaan di dalam diri kita. 第二点就是我们经常把灵里的成长与我们心中的感觉
混为一体。 Saudara mungkin sering dengar kayak begini ya, saya merasa tidak bertumbuh di gereja A, maka saya pindah ke gereja B karena saya merasa gereja B lebih baik. 我们经常听到有人说，我从某一个教会搬到另一个教会，因为在前面那个教会我没有得做什么，我没有有所改变，但是在另外的那个教会呢，我得做非常的多的改变。 Saya merasa di komunitas A, B, C tidak bertumbuh karena komunitas A, B, C ada begini dan begitunya. Sementara di komunitas yang lain saya merasa diri saya bertumbuh. 在某一个团契里面，我也没有感觉到有什么变化，但是当我搬到另外的一个团契的时候，我就感觉到有所改变。 Jadi ketika kita mendengar, seringkali orang berkata merasa tidak bertumbuh, yang salah itu adalah hamba Tuhannya, gerejanya, majelisnya, dan komunitasnya. 因此有不少的人，他把自己不能够在灵里成长，责怪到神的仆人，责怪到这个长子，也责怪到教会里面。 Saudara, kita mesti ingat, pertumbuhan itu datang dari Tuhan. 我们必须记得，灵里的改变是来自神自己， Bukan dari hamba Tuhan, bukan dari gereja, bukan dari komunitas. 不是从神的仆人，或者是从这个教会的。 Tugas gereja, tugas hamba Tuhan, tugas para pemimpin adalah menanam dan menyiram. 我们教会的这个任务呢，神仆的任务呢，是浇灌栽种， Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. 让他成长的是上帝自己。 Sama seperti kata Paulus di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 6. 就像保罗在哥林多前书第3章第6节这样说。 Paulus menyadari bahwa pertumbuhan seorang Kristen itu bukan karena hasil pelayanan dia, tetapi semuanya itu dari Tuhan. Maka Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberikan pertumbuhan. 他醒悟到教会的成长，并不是说让这个教会成长，乃是从神那里。所以他说：“我栽种了，亚波罗浇灌了，唯有上帝叫他生长。” Jadi kalau saudara mau bertumbuh, jangan cari hamba Tuhan, carilah Tuhan. 弟兄姐妹，如果说我们想在灵里成长的话，我们不要去找神父，乃是我们必须来到神的面前， Mintalah kepada Tuhan. 向神祈求。 Dan datanglah kepada hamba-hamba Tuhan untuk diperlengkapi, untuk disirami, dan untuk dikuatkan di dalam akar dan imannya. 之后呢，我们来到神的仆人那里，接受这个教导，然后呢，神的仆人就会浇灌栽种我们。 Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari Kolose pasal yang pertama, saudara. 亲爱的弟兄姐妹，今天我们要思想就是哥罗西书第1章。 Saudara, menarik sekali di dalam surat Kolose ini. 这个哥罗西书非常吸引我。 Saudara, Paulus pun punya kerinduan yang sama kepada jemaat di Kolose. 保罗他自己也有一个渴望，就是像这个哥罗西的教会的众圣徒一样。 Kalau kita perhatikan baik-baik, di dalam ayat yang pertama dikatakan begini, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. 因为在第1章的第9节这样说，保罗说：“因此我自从听见的日子，也就为你们不住地祷告祈求。” Saudara, sebetulnya apa yang Paulus dengar tentang kondisi jemaat di Kolose? 到底保罗听到了什么关于哥罗西教会呢？ Kalau kita kembali melihat ke dalam ayat yang keempat, saudara, 如果说我们看第4节的话， dikatakan begini, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap orang kudus. 就是听见你们在基督耶稣里的信心，并向圣徒的爱心。 Jadi sebetulnya apa yang Paulus dengar tentang kondisi jemaat di Kolose itu adalah sesuatu yang baik. 因此呢，我们可以看到，哥罗西的教会呢，是一个成长的教会。 Jemaat Kolose adalah orang yang kuat di dalam Kristus imannya. 哥罗西的教会的会中呢，是在神里面有这个进步的。 Dan jemaat di Kolose adalah orang yang murah hati, saling mengasihi. 哥罗西的教会是蛮有爱心的教会， Tetapi Paulus bilang, itu tidak cukup, aku mau terus berdoa buat kamu. 但是保罗却说那个还不够，我必须要继续的不住的为你们祷告。 Artinya apa, saudara? 什么意思呢？ Artinya Paulus sedang mau mengajarkan kepada setiap kita bahwa tidak cukup kita itu jadi orang Kristen, hanya percaya Yesus dan mengasihi sesama. 保罗再一次的强调说，我们事实上呢，
相信耶稣是不够的，我们必须要有所长进， Harus ada sesuatu yang lebih daripada itu. 必须有比这个更上一层的。 Kita harus bertumbuh dan terus menghasilkan buah. 我们必须不断的成长，并且结果子。 Atau dengan kata lain, saudara, Paulus sedang mau berkata, kita jangan jadi orang Kristen yang hanya punya iman saja kepada Yesus. 换句话说，保罗就说：你不要单单对这上帝有信心。 Banyak orang Kristen hari ini, saudara, berhenti sampai di sana. 不少的基督徒现在的基督徒呢，他们停在这个阶段里面。 Merasa begitu selesai dibaptis, maka segala sesuatunya selesai. 当他们已经接受神洗礼的时候，他就觉得已经什么都完成了。 Yang penting saya udah ibadah lah hari Minggu, ya udah. 礼拜天我来到神的殿中来敬拜， Yang penting saya sudah ada jadwal pelayanan tiap bulan sekali, ya udah. 最重要的我在这个教会给我的侍奉呢，我已经做了， Yang penting saya sudah serahkan diri jadi majelis, ya udah. 我也已经把自己交到神的手中，成为教会的执事， Berhenti sampai di sana. 就停在这个这一点上。 Saudara, doa Paulus kalau kita mau perhatikan baik-baik, saudara. 如果说我们注意保罗的祷告， Paulus mendoakan sesuatu yang sangat serius sekali kepada jemaat di Kolose. 保罗是围着这个哥罗西的教会不住地祷告。 Apa yang Paulus doakan? 到底什么是 kita perhatikan 让保罗继续的祷告呢？ Perhatikan sekali lagi ayat yang ke-9. 我们再看第9节。 Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti berdoa untuk kamu. Perhatikan ya saudara, kami meminta. Kepada siapa Paulus meminta? Kepada Tuhan. Apa yang diminta? Supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui apa? Kehendak Tuhan dengan sempurna. 保罗在这里说：因此我自从听见的日子，也就为你们不住地祷告祈求。向谁祷告呢？就是向神，愿你们在一切的属灵的智慧悟性上，满知道上帝的旨意。 Saudara, ternyata tidak cukup kita itu jadi orang Kristen hanya beriman kepada Yesus, lalu kemudian beribadah hari Minggu, datang PD hari Rabu, lalu ikut pelayanan bla 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 dan lain sebagainya, saudara. 弟兄姐妹，如果我们淡淡的相信耶稣，并且这个在主日里面我们侍奉神，那是不够的。 Paulus mengingatkan kepada kita ada sesuatu yang harusnya lebih dan itu menjadi ukuran bagi setiap kita. 保罗在这里强调说，还有更深一层的，那是成为我们成长的准则。 Yaitu supaya kita memiliki pengertian dan hikmat. Kenapa dua ini begitu penting, saudara? 那就是让我们可以有属灵的这个智慧。 Saudara, dua ini begitu penting agar supaya kita bisa mengenal kehendak Tuhan itu hingga sempurna. 这个知识与智慧呢是非常重要，因为通过这个我们有智慧，我们可以更好的来理解到底神。 Saudara, sebetulnya kalau kita perhatikan di dalam teks lain, bahasa terjemahan yang lain, saudara, istilah hikmat dan pengertian itu digabung menjadi satu kata, yaitu agar kita itu dapat mempunyai spiritual understanding. 如果说我们看就是把这个知识与智慧联合起来的时候，让我们真是可以从精神上我们真正的明白 Saudara, apa itu spiritual understanding, saudara? 它是什么呢？ Spiritual understanding itu bukanlah sekedar kemampuan untuk kita bisa membaca Alkitab, menggali Alkitab dengan baik, bukan itu, saudara. 它不单单是说我们可以很好的明白圣经的教导。 Spiritual understanding juga bukan kemampuan kita itu bisa menaikkan doa dengan baik 也不单单我们可以很好的献上我们的祷告， atau melakukan kegiatan agamawi dengan baik. 或者呢，我们来侍奉神。 Saudara, spiritual understanding itu adalah sebuah kemampuan untuk kita mampu melakukan atau mencari keinginan Tuhan serta menyenangkan hati Tuhan. 它让我们能够真正的知道神，并且让我们的生命、我们的生活讨神的喜悦， Dalam setiap aspek hidup kita. 在我们每一个生命的层面里面。 Saudara, perhatikan ya, pengertian dan hikmat itu digabungkan oleh Paulus. 我们注意一下，知识与智慧，保罗把它合在一起了。 Saudara, apa beda pengertian dengan hikmat? 到底这个知识与智慧呢有什么分别呢？ Saudara, pengertian adalah sebuah kemampuan kognitif kita yang mampu memahami dan mengerti apa yang Tuhan ajarkan. 知识呢，让我们明白到底神教导我们什么。 Tetapi hikmat itu adalah sesuatu yang Tuhan berikan dan itu
memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan mau dan menolak apa yang Tuhan tidak mau. 但是智慧呢，让我们可以就是明白。知道神要我们做的，并且呢，我们可以执行出来。那我们也可以拒绝那不符合神旨意的这个事。 Jadi sebagai orang Kristen, saudara, kita tidak boleh berhenti kepada pengetahuan saja, tetapi kita perlu memohon hikmat dari Tuhan agar kita mampu melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan dan menolak apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. 做一个智慧的人，让我们不单单我们可以明白神的旨意，乃是我们可以醒出来，并且知道什么是可以做的，什么是不可以做的。 Jadi intinya, saudara, kalau kita mau simpulkan, saudara, 如果我们把它综合起来， tujuan pertumbuhan kita atau akhir dari pertumbuhan rohani kita itu adalah bagaimana kita dapat mengenal dan melakukan kehendak Allah di tengah kehidupan ini dengan sempurna. 我们成长的目的呢，就是让我们可以很好的知道神的旨意，并且行那个神的旨意。 Bukan hanya sekedar berubah atau merasa berubah. 不是单单的在哪里改变或者感觉改变了。 Bukan hanya sekedar merasa saya nyaman di GKI Pluit, saya aman di GKI Pluit karena banyak orang yang dekat dengan saya dan mengasihi saya. 不是说我已经变化了，那人家喜欢我，人家很多人就跟我做朋友。 Tapi ukuran pertumbuhan rohani kita adalah apakah kita semakin hari menjadi orang-orang Kristen yang rindu akan Allah. 乃是让我们真是在我们的生活里面，我们渴慕神的话。 Dan terus mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di tengah-tengah dunia ini. 我们在这个我们的生命里面，我们可以继续的来做行上帝的旨意。 Nah, saudara, di sanalah ketika kita mampu mencapai tingkat spiritual seperti itu, saudara, Paulus berkata di ayat yang ke-10. 当我们能够达到这个标准的时候， Paulus 就 berkata 像 di 第四 ayat 节里面说 yang 的， ke-10, sehingga, saudara perhatiin ya, ketika kita mencapai tingkat spiritual yang demikian, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. 就是像第四节里面说的，好叫你们的行事为人对得起主，凡事蒙他的喜悦。 Saudara perhatiin baik-baik. Orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan orang yang layak di hadapan Tuhan, itu bukanlah orang yang banyak pelayanannya, makin tinggi jabatan rohaninya, makin sibuk dia di tengah-tengah dunia 我们要 gereja. 好好的注意那些可以就是讨神喜悦的人，不是说他在教会里面做了许多的事，或者在那里忙忙碌碌。 Tetapi orang yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan adalah orang yang semakin hari semakin rindu untuk menggenapi apa yang Tuhan kehendaki di tengah dunia ini. 乃是他每一天他越来越明白，也知道怎么样的让神就是得做满足， Dan menggenapkan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. 让上帝的国在这个世界在世上得以成就。 Kalau di dalam bahasa Mandarin tadi saya ngobrol sama Pak Fajar, saudara. 在华语里面刚才我们已经有说谈话。 Kata layak itu ternyata diterjemahkan dalam tui teci, artinya itu tidak mengecewakan. 我们正在讲就是配得跟对不起的这个分别。 Jadi kalau dalam bahasa istilahnya, saudara, orang yang tidak mengecewakan Tuhan itu adalah orang yang dalam hidupnya dia bukan hanya mengejar pelayanan, mengejar jabatan-jabatan agamawi, tetapi orang yang berkenan, yang tidak mengecewakan Tuhan adalah orang yang selalu berlutut di hadapan Tuhan, mencari tahu dan ingin melakukan apa yang Tuhan mau, sampai Tuhan itu disenangkan. 我们可以对得起神，并不是说我们通过我们的侍奉或者通过我们的一切的活动，乃是让我们每一天我们生命能够讨神的喜悦。 Saudara, kalau sampai itu semua diberikan oleh Tuhan, maka Paulus mengurutkan ciri-ciri orang yang berkenan, ciri-ciri orang yang tidak mengecewakan Tuhan itu seperti apa. 如果说达到这样的地步的时候，保罗就在那里总结一个讨神喜悦的人到底是怎么样的一个人呢？ Saudara, Paulus katakan di dalam ayat berikutnya, saudara, ayat yang ke-10b, ketika kita mencapai pengetahuan dan rindu melakukan kehendak Allah di dalam
dunia ini, saudara, maka kita akan menjadi orang-orang yang berbuah dalam pekerjaan baik. 保罗继续的在这个第4节的下半节里面说到，在一切的事上结果子，渐渐的制造上帝， Dalam segala pekerjaan baik. 在一切的善事上。 Lalu di ayat yang ke-10 bagian C dikatakan kita semakin meningkat di dalam pengetahuan akan Tuhan. 就是接下来就讲到渐渐的多知道上 Kita 帝。 kita menjadi orang-orang Kristen yang berubah, saudara, di dalam pengetahuan dan pengenalan kita akan Allah. 我们成为一个基督徒，我们必须在认识神的这个事上有所改变。 Saudara, mohon maaf, saya kenal beberapa jemaat Tuhan, 30 tahun jadi jemaat Tuhan, tapi 30 tahun cara berpikir tidak pernah berubah tentang Tuhan. 我认识一位就是在这个教会里面已经这个做了30年的基督徒，但是他内心从来没有所改变。 Saudara, jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan yang demikian. 我希望在我们当中没有像这样的人。 Semakin lama kita menjadi anak Tuhan, harusnya semakin meningkat pengetahuan kita dan pengenalan kita akan Tuhan. 如果说我们在神的教会里面做了基督徒也久的话，那我们必须对神的认识有所更上一层楼。 Lalu kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Tuhan, saudara. 如果说我们成为一个在神里面有力量的人， Dan kita dapat mempersembahkan hidup yang penuh ucapan syukur. Kenapa? Karena kita mengerti Allah mengasihi kita, Allah memberkati kita, Allah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. 因为我们可以奉献我们自己，我们知道，因为神爱我们， Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang penuh dengan keluh kesah. 我们在神面前再也不成为一个发言的人。 Saudara, kalau kita memperhatikan kembali di dalam perjanjian lama, 如果说我们看旧约时代， sebetulnya apa tujuan Allah membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir? 到底上帝为什么要把以色列人从埃及人的手上得着释放呢？ Mengapa Allah harus repot-repot bawa keluar itu bangsa Israel keluar dari Mesir, lalu muter-muter di tengah padang gurun selama 40 tahun? 上帝这样麻烦的把这个以色列人从埃及把他就是释放出来，到底是为了什么呢？ Saudara, apakah tujuannya hanya ingin membuat mereka berubah doang? 是否单单让这个以色列人有所改变吗？ Saudara, kalau kita mau melihat tujuan utama Allah membawa bangsa itu keluar adalah supaya bangsa itu belajar menghidupi kehendak Tuhan, melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah padang pasir itu. 上帝带领以色列人，让他们可以真正的知道他怎么样的来服侍神，在这个旷野里面。 Sehingga pada waktu mereka keluar dari Mesir, mereka menjadi orang-orang yang berbeda, orang yang hidup bagi Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang mengerti bahwa Allah rela menebus mereka. 当他们从这个埃及出来的时候，他们能够真正的明白他是属于神的人，并且要服侍神。 Tetapi bangsa Israel selalu mengeluh dan terus mengeluh. 但是以色列人在事实上呢，总是在那里发怨言。 Mereka selalu lupa bagaimana Tuhan memimpin kehidupan mereka. 他们忘记了上帝怎么样带领他们。 Saudara, hari ini kita belajar sekali lagi. 今天我们再一次的学习， Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus menggumuli kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia ini. 我们成为基督徒，让我们在我们的生命里面的挣扎里面，我们好好的思想。 Kita terus meminta agar Tuhan memberikan kita pertumbuhan. 我们在那里向神祈求，让我们在灵里能够成长， Melakukan kehendaknya di tengah dunia. 并且行他的旨意。 Saudara, sama seperti kerinduan Paulus kepada jemaat di Kolose. 就像保罗怎么样的来渴慕这个哥罗西教会的， Kita pun didorong agar kita boleh semakin mengenal kehendak Tuhan. 他也推动我们，让我们可以更加的明白神的旨 Sehingga 意， kita boleh hidup menjadi layak dan berkenan di hadapannya. 因此让我们的生命真是可以讨神的喜悦。 Maka pertanyaannya bagi setiap kita hari ini adalah, 问题是，像我们每个人说， sudahkah setiap kita hari ini mengenal dan berusaha melakukan kehendak Allah dengan sungguh-sungguh? 是否我们每一个人已经好好的认识上帝的这个旨意，并且行在其中？ Mari kita berdoa. 我们祷告。 Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. 我们在天上的父，为着你神的话，我们向你感恩。 Ampuni kami Tuhan, seringkali kami
tidak mengerti akan maumu. 经常我们不知道主你的旨意，主啊，求你赦免饶恕我们。 Seringkali kami membatasi kehendak-Mu dengan apa yang kami pikirkan. 经常我们用我们的思想来限制主你的旨意。 Kami sering merasa kami sudah bertumbuh, padahal sebetulnya kami tidak. 我们经常觉得我们已经成长了，其实没有。 Tuhan ajar kami untuk hidup dalam kehendak-Mu, 主啊，求你教导我们，让我们可以活在你的旨意里面， menyenangkan-Mu, 讨神你的喜悦， melakukan apa yang Kau mau. 行你要喜悦的事。 Tolong kami Tuhan. 求你帮助我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. 奉靠主耶稣基督的圣名，我们祷告， Amin. 阿门。